TV KPM. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021. Bersama dengan saya hari ini, Wani Kerry. Apa khabar anda di rumah? Wani doakan agar anda semua sihat, sejahtera. Kerana yelah sekarang ini kita sentiasa tahu bahawa kes kita setiap hari macam mana. Jadi pentingnya untuk anda dan kita semua sebagai rakyat Malaysia untuk bertanggungjawab demi memutuskan rantai COVID-19 ini dengan patuh kepada SOP yang ditetapkan. Antaranya bagaimana? Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baik. Sekarang ni Wai nak bagi tahu untuk subjek kita hari ini, satu subjek yang digemari oleh pelajar aliran sains iaitu subjek kimia, tapi tajuk yang dipilih adalah garam. Garam. Garam pun satu tajuk ya. Wani pun macam nak tahu jugalah apa yang akan dibelajar dalam garam ni. Jadi jom kita sama-sama memanggil guru kita pada hari ini. Tapi sebelum tu kita nak saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Mempunyai pengalaman selama 11 tahun dalam mengajar subjek ini. Jadi jom kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Intan Zarina. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Wani. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Hai, cantik Cikgu berpakaian kuning hari ini. Ini ada kaitan dengan topik kita hari ini. So, warna kuning? Ya, kita akan sembang banyak berkaitan dengan warna. Okey. Baik, sekarang saya tahu bahawa warna pakaian kita pun membawa satu maksud ya Cikgu. Okey, baik. Selamat datang ke studio Sukses Cikgu. Tapi sebelum Wani nak tanya lebih lanjut mengapa Cikgu pilih topik garam ini, Wani nak mengajak Cikgu pergi ke meja istimewa di sebelah sini untuk kita sama-sama membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Jadi Cikgu boleh pakai dulu. Alright, kemudian Wani pula pakai. Bila dah pakai, barulah boleh bersembang-sembang dengan Cikgu. Okey, Cikgu Intan. Sebelum ini mungkin mereka yang menonton tahu pernah ada guru yang sudah mengajar topik acid base dan juga garam. Tapi hari ini Cikgu memilih topik garam itu tersendiri. Mengapa Cikgu? Adakah ia satu subjek yang sangat susah? Oh, okey. Dia macam ni, persepsi murid selepas belajar topik garam ni, dia kurang seronoklah berkaitan dengan topik ni sebab banyak benda kena ingat. Macam tu, warna kena ingat. Jadi mungkin diorang rasa tak begitu selesa kalau macam dalam exam pun akan mengelak daripada menjawab soalan ni. So jadi harapnya daripada rancangan hari ini kita ubah persepsi itu. So mungkin selepas ini murid lebih yakin nak jawab topik ini. Okey, baik. Itu dia persepsi sebenarnya. Jadi tajuk garam ni sebenarnya mudahlah kalau kita faham apa sebenarnya kan Cikgu. Jadi sekarang ini kita nak berehat seketika dan kita sama-sama nak dengarkan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek kimia ini. Jadi jom, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Jadi pada pandangan saya, bab 6 ini sedikit sukar berbanding bab-bab yang lain. Akan tetapi anda mahir dalam perkara asas seperti dalam bab 2 misalnya, ia tidak menjadi sukar untuk anda memahami bab 6. Dan untuk harapan saya mengharapkan untuk SPM tahun ini semuanya berjalan lancar dan mendapat keputusan yang cemerlang. Terima kasih. Pandangan saya tentang topik garam ni, walaupun banyak kena ingat dan ada banyak eksperimen, tapi sebenarnya bab ni seronok sebab kita boleh kaitkan dengan kehidupan seharian kita. Harapan saya untuk SPM 2021, semoga kita semua jangan mudah putus asa dan jangan takut untuk mencuba dan buat silap. So trust the process and let's try this together. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Murshidah binti Ahmad Suku dari SMK Sultan Yusof Batu Gajah Perak. Pandangan saya tentang topik garam ni, topik garam merupakan topik yang menarik sebab banyak eksperimen yang dijalankan. Penguasaan saya dalam topik garam ni sederhana je sebab keliru sikit sebab banyak eksperimen yang kena ingat. Harapan saya untuk SPM 2021, harapnya
berjalan dalam tempoh yang ditetapkan iaitu bulan 3 tahun depan dan semua urusan yang berlaku 04 dipermudahkan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dalam subjek kita hari ini Kimia dan topik khusus adalah garam bersama dengan guru kita Cikgu Intan Zarina binti Zahidi selaku Ketua Panitia Kimia dari SMK Sultan Yusof Batu Gajah Perak. Okey, baik Cikgu. Hari ini bukan kita berdua sahaja di studio kerana kita akan membawa bersama dengan kita 6 murid dari sekolah Cikgu sendiri. Adakah ini anak murid Cikgu ataupun mereka yang volunteer Cikgu? Anak murid saya lah. Anak murid kelas Cikgu ya? Sebab saya je yang mengajar kimia sekolah tu. Oh, okey, faham. Jadi jom kita panggil ke semua 6 murid bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Sihat? Boleh buka mic. Kak Wani nak dengar suara awak semua. Sihat tak? Sihat. Okey, itulah dia. Barulah kita dapat rasakan semangat mereka tu hari ini, Cikgu. Jadi jom, tanpa melengahkan masa, Kak Wani nak minta anda untuk perkenalkan nama, umur dan juga cita-cita anda sekali. Kita nak mulakan dengan Idrina. Silakan. Idrina Balkis. Silakan. Okey, Alright, tak mengapa. Kita nak pergi kepada Nur Ezrin. Silakan Ezrin. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Nur Ezrin Fitra. Nanti masa ini boleh panggil saya Ezrin. Dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang doktor pediatrik. Wow, nak jadi seorang doktor. Okey, baik. Terima kasih Ezrin. Seterusnya kita ada Eri. Silakan Eri. Hai, salam sejahtera. Assalamualaikum. Nama saya Erina Faisal binti Nafisa. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang juruterbang. Wow, juruterbang pilot ya? Ya. Okey, wow. Satu cita-cita yang agak menarik di situ. Seterusnya kita nak tanya Livan Raj. Hai, salam sejahtera. Nama saya Livan Raj dan lelaki motivation. Boleh panggil saya Livan. Cita-cita saya ialah untuk menjadi pembedah ortopedik. Wow. Semua cita-cita mereka ni membuatkan saya rasa gentar ya, Cikgu, mendengar cita-cita mereka. Okey, baik Livan. Seterusnya kita ada Ambu Selvan. Silakan. Salam sejahtera Cik Wani. Salam sejahtera Cikgu. Nama saya Ambu Selvan. Boleh panggil saya Ambu. Cita-cita saya nak jadi neurosurgeon. Wow, hebat di situ. Dan akhir sekali kita ada Shankar Naidu. Hai, nama saya Shankar Naidu. Boleh panggil saya Shankar. Cita-cita saya adalah menjadi seorang ahli farmasi. Okey, baik. Terima kasih Shankar. Dan kita nak pergi kembali kepada Idrina Balkis. Silakan Idrina. Hai dan salam sejahtera. Nama saya Idrina Balkis binti Muhammad Khairil. Boleh panggil saya Idrina. Cita-cita saya ingin menjadi seorang dermatologis. Itu dia, kita dah dengarkan cita-cita dan kita dah berkenalan dengan ke-6 murid Cikgu hari ini. Nampaknya kesemua mereka mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, jadi sama-sama kita doakan kejayaan mereka. Dan hari ini Cikgu, kita pun dah tahu anak murid Cikgu lebih cita-cita mereka lebih kepada sains lah semestinya. Sebab itulah mereka mengambil subjek kimia ini. Dan tanpa melengahkan masa, kalau anda di atas talian sudah bersedia, sila berikan Kak Wani thumbs up macam ini. Okey, jadi semua dah bersedia? Cikgu dah bersedia, Cikgu? Ya, saya. Jadi mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey, so hari ini kita akan fokus kepada topik garam. Okey, jadi persepsi murid tentang topik garam ni biasanya bila peperiksaan seperti yang saya sebut tadi, macam ni lah persepsinya, takut, tak nak jawab soalan yang berkaitan dengan garam. Jadi kita nak try ubah, kita nak cuba ubah persepsi ini. Okey. Cuma sebelum menonton ini, sebenarnya dah ada Cikgu Hairul Nizam, okey, dah ada sampaikan berkaitan dengan topik ini, acid base dan garam, dan dah beri beberapa nota petua tips untuk menjawab soalan ini. Cuma saya hari ini akan fokus kepada menjawab soalan struktur dan esei kertas 2 untuk topik garam ini, sebahagian daripada bab acid base dan garam. Okey, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Rajah menunjukkan susunan radas bagi pemanasan serbuk zinc karbonat
gas yang dibebaskan daripada eksperimen ini mengeruhkan air kapur dan telah diberi rajah dalam soalan ini sendiri. Okey, jadi bila dah tengok soalan ini, benda pertama yang sepatutnya appear pada kita adalah tentang garam karbonat. Okey, so garam karbonat apabila dipanaskan akan menghasilkan dua hasil, iaitu oksida logam dan juga gas karbon dioksida. Cuma ini secara umumnya. Sekarang soalan ada beri kat kita zinc karbonat. Jadi kita kena tahu kalau zinc karbonat apa hasil dia dekat situ. Ada sesiapa boleh beri cadangan jawapan untuk oksida logam tu? Untuk zinc karbonat apabila dipanaskan apa hasil dia? Okay, siapa nak cuba menjawab soalan itu? Okey, kalau tak ada Kak Wadi nak pilih lah. Syangka, silakan. Zinc oksida. Ya, zinc oksida dan juga gas karbon dioksida, betul? Okey. So kita tengok soalan dia. Okey. So untuk soalan ini, soalan yang pertama dia adalah namakan gas yang dibebaskan dalam eksperimen ini. Okey, ada sesiapa yang boleh jawab soalan ni? Okey. Idrina, silakan. Karbon dioksida. Okey, ya betul. Kita tengok jawapan dia. Okey, satu benda yang saya nak point out adalah bila soalan minta namakan, kita mesti eja nama gas itu. Kita tak boleh tulis formula lah. Sebab kita kena menjawab soalan minta namakan, maka kita kena eja nama gas itu. Okey. So soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya, pada jadual di bawah nyatakan warna baki eksperimen ini apabila panas dan sejuk. Seperti yang Syangka dah sebut tadi, hasilnya adalah zinc oksida. Jadi dekat sinilah memainkan peranan warna ni. So zinc oksida ni dia istimewa sedikit. Bila dia panas dia warna lain, bila dia sejuk dia warna lain. Okey, so zinc oksida adalah kuning bila panas dan juga putih bila sejuk. Okey, seperti yang ada dalam jadual ini. Okey. Sebab itulah cikgu pakai kuning hari ni. Supaya mereka nampak dengan lebih jelas. Okey. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu menulis persamaan kimia. Tulis persamaan kimia yang seimbang bagi tindak balas itu. Okey, so persamaan kimia ni sangat sinonim dengan kimia lah. Jadi kita kena tulis yang seimbang. So zinc karbonat ZnCO3 menghasilkan arrow ZnO zinc oksida dan juga gas karbon dioksida. Okey. Alright. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 2. Rajah menunjukkan tindak balas yang melibatkan garam P. Okey. So sama juga garam P ni kalau perasan dia ada dua hasil juga tadi. Sama macam yang tadi. So agak-agaknya garam P ni garam apa? Ada siapa yang boleh jawab ni? Apakah garam P itu? Mungkin garam jenis apa? Izrin, cuba jawab Izrin. Ada dua hasil Izrin. Apakah garam P itu Izrin? Okey, kalau Izrin tak boleh jawab, ada rakan-rakan nak bantu tak? Anbu ke? Okey, Idrina. Okey, silakan Idrina. Idrina dah ada jawapannya. Saya nak cuba jawab. Boleh, silakan. Pepeja Q lambung 2 oksida. Okey, so bermaksud garam P ni garam apa, Eri? Kalau pepeja Q adalah pelambung 2 oksida. Ya? Logam oksida. Okey, itu untuk pepeja Q. Macam mana dengan garam P? Kalau hasil dia adalah pelambung 2 oksida, so garam itu adalah? Garam karbonat. Okey, so spesifiknya karbonat apa? Kalau hasil you adalah pelambung 2 oksida, so bermaksud garam P adalah apa karbonat? Pelambung karbonat. 2 karbonat. Ya, betul. So P adalah pelambung 2 karbonat. So mudah sahaja. So jadi kalau kita nampak ada satu garam dipanaskan, lepas tu ada dua hasil. So kita mesti tahu garam ini adalah garam karbonat. Cuma macam mana mereka tahu bahawa
garam P ini adalah plumbum 2 karbonat sebab mereka tengok hasil ini. Pepejal Q ini. Okey. So pepejal Q ini disebut kat sini perang apabila panas dan kuning apabila sejuk. Okey, so kita tengok apa yang perang bila panas, kuning apabila sejuk adalah plumbum 2 oksida. Seperti yang Eri sebut tu tadi. Okey, so bila kita tahu hasil Q ini adalah plumbum 2 oksida. Okey, sebab itu kita tahu garam P tu adalah plumbum 2 karbonat tu tadi. So macam dia berkait sebab bahan akan membentuk hasil begitu. Okey, cuma dekat sini diminta namakan, jadi kita kena eja lah. Dan specialnya plumbum ini dia adalah satu unsur peralihan, maka kita kena tulis nombor pengoksidaan ini. Mesti ada nombor pengoksidaan itu. Jika kita hanya tulis plumbum oksida sahaja, nanti jawapan kita akan salah lah. Sebab tak lengkap jawapan itu. Sebab plumbum boleh jadi plumbum 2, boleh jadi plumbum 4 oksida. Jadi kita kena spesifik. Jadi kita tulis jawapannya adalah plumbum 2 oksida sebab dia berwarna perang bila panas dan kuning apabila sejuk. Jadi pentinglah sebenarnya nak kena hafal jadual tu ya cikgu. Dia bukan actually hafal sebab dalam chapter ini, kelebihan chapter ini sebenarnya kita banyak buat eksperimen. Jadi bila kita banyak buat eksperimen, kita dah tengok, kita dah buat, sepatutnya sebab tu penting chapter ini untuk kita buat eksperimen itu. Okey, so ini adalah soalan yang seterusnya. Soalan 2B, lukis rajah berlabel untuk susunan radas bagi pemanasan garam P. Garam P tadi kita dah tahu ialah plumbum 2 karbonat kan? Okey, so kita tengok macam mana nak lukis rajah. Dalam setiap rajah biasanya markah ada 2. Markah pertama adalah untuk rajah berfungsi dan markah yang kedua untuk label. Macam mana yang dikatakan rajah tu berfungsi? Okey, kita tengok untuk rajah yang ini. Yang pertama kita mesti apitkan tabung didih. Ini yang tabung didih. Okey, yang ini tabung didih. Okey, yang ini tabung uji. So, kita kena apitkan. Ni nampak ni? Kita apitkan dengan kaki retort. Tapi cukup sekadar kita lukis segi 4 sahaja. Untuk menunjukkan bahawa kita dah apit. Kalau kita tak apit, kita akan imagine dia akan terapung-apung. Agak pelik kalau dia terapung-apung, betul tak? Betul. Jadi kita kena lukis supaya dia diapit. Okey, yang kedua, mesti ada dash dalam air kapur. Dash ini nak menunjukkan ini adalah larutan ataupun cecair. Yang ini yang selalu murid tertinggal. Kita ambil mudah kadang-kadang. Tapi sebab kita nak bagi tahu dekat orang, ini adalah sejenis cecair. Sejenis larutan, maka kita kena ada dash. Kita lukis dash ni. Nampak, kalau nampak kat sini? Okey. Lepas tu kita kena lukis gabus ini tidak tersumbat. Okey, so maksudnya bila kita melukis separuh kat dalam, separuh kat luar. Yang seterusnya, anak panah. Anak panah ni untuk menunjukkan dipanaskan. Okey, kita tak perlu pun lukis penuh Bunsen. Betapa mudahnya kimia ni sebenarnya. Kita tak perlu lukis yang complicated pun. Kita hanya lukis anak panah untuk menunjukkan dipanaskan. Ya. Okey, lepas tu salur penghantar ada 2 hujung. Hujung yang pertama tidak boleh sentuh pepejal ni. Tak boleh kena pepejal ni. So tak boleh kena. So kalau dia dekat sini, okeylah. Okey. Dan hujung yang kedua mesti menyentuh air kapur. Mesti sentuh air kapur sebab apa? Sebab yang kita tahu tadi, apabila pepejal ini dipanaskan, gas akan masuk ke dalam air kapur. So gas itu akan menyebabkan air kapur ni menjadi keruh. Jadi kita kena masukkanlah salur penghantar tu dalam air kapur. So 6 perkara ini menunjukkan bahawa rajah ini berfungsi. Okey. Dan markah kedua adalah pada label tu. Okey, so kalau kita label, kita ada 3 label kat situ. Garam P, panaskan dan juga air kapur. Ini sahaja label yang kita perlu buat. So automatik kita akan dapat 2 markah di sini. Okey. Bermaksud cikgu kalau dah lukis cantik-cantik pun tapi terlupa untuk label, 1 markah lah cikgu? Ya, kita rugilah kalau macam tu. Sedangkan kita mesti tahu kan, kalau kita dah pandai lukis dari A sampai Z, mesti kita dah tahu benda tu. Betul. So agak rugi kalau kita tak label. Okey, tu dia tips penting anak murid semua kena ingat. Okey cikgu, seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 3. Anda diberi garam Z
yang membebaskan gas P yang berwarna dan gas oksigen apabila dipanaskan. Garam ini juga larut dalam air untuk membentuk larutan aqueous Z seperti yang ditunjukkan pada rajah. Okey, so ini rajah dia. Okey, so kita tengok betul-betul. Sekarang ni kita ada satu garam Z yang ada 3 hasil. So garam Z ni tak mungkin garam karbonat lagi dah lah. Sebab kalau garam karbonat tadi dia mesti ada 2 hasil sahaja. So kita tengok apa benda ni. Okey, so saya dah crop keluar bahagian ini sahaja. So garam Z menghasilkan oksida logam, gas P dan juga gas oksigen. Okey, so ini sebenarnya berkait dengan agak-agaknya dengan garam apa ni? Ada tak mana-mana anak murid yang boleh jawab soalan ni? Okey, Liven. Garam tersebutlah garam nitrat. Ya, garam nitrat, betul? Okey, so kita tengok garam nitrat. Okey, so garam nitrat apabila dipanaskan dia akan ada 3 hasil. Oksida logam, gas nitrogen dioksida dan juga gas oksigen. Jadi kat sini kalau kita dah tahu secara umumnya garam nitrat ni bila dipanaskan akan membebaskan oksida logam, gas nitrogen dioksida dan juga gas oksigen. Agak-agaknya apa gas P? Ada tak sesiapa yang boleh jawab soalan ini? Siapa nak cuba jawab? Okey, Ya, Shankar. silakan. Gas nitrogen dioxide. Okey, yes. Gas nitrogen dioksida. Okey. So, gas nitrogen dioksida ni ada beberapa ciri dia. Tadi, kalau ingat soalan tadi, dia cakap gas ini adalah berwarna. Warna apa ya? Siapa tahu? Ya, Ambu. Warna apa, Ambu? Berwarna perang. Yes, dia berwarna perang. Okey. Lepas tu kita ada nampak kertas litmus ni. Kertas litmus biru lembap ni. Kenapa kita ada kertas litmus biru lembap ni? Apa satu lagi ciri untuk gas nitrogen dioksida ni? Gas nitrogen beroksida ni bersifat asid. Ya, bersifat asid. So, kita kena tahu bahawa gas ini berwarna perang. Okey, dan dia bersifat asid dengan kehadiran air. Sebab itu kita kena guna kertas litmus ni mesti lembap. Okey. So, apabila ditanya soalan ini, dia sangat open ya. Nyatakan pemerhatian apabila gas P diuji dengan kertas litmus lembap. Dia tak beritahu kat kita pun warna apa kertas litmus yang digunakan. So, dari situ sebenarnya bila kita buat eksperimen ini di sekolah, kita kena tahu bahawa gas nitrogen dioksida adalah bersifat asid. Jadi, kalau bersifat asid bermaksud kita akan guna kertas litmus biru lembap. Okey. So, dia akan bertukar menjadi merah. Okey. So, menunjukkan gas ini bersifat asid. Okey, itu dia kertas litmus biru lembap bertukar menjadi merah. Alright, cikgu, nampaknya kita dah buat beberapa soalan bersama dengan anak murid cikgu hari ini. Jadi, sebelum kita teruskan lagi dengan soalan yang tahapnya lebih sukar, cikgu, apa kata kita berehat seketika dan anda jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Wani Carey dalam Sukses SPM 2021 dalam subjek kita hari ini kimia dan khususnya topik garam bersama dengan Cikgu Intan dan 6 murid dari SMK Sultan Yusof Batu Gajah Perak. Jadi Wani nak tanya ni, murid data sekalian masih bersemangat ke tidak nak jawab soalan untuk kimia hari ni? Kalau semangat tunjuk thumbs up macam ni. Okey, jadi jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita hari ini. Persilakan cikgu. Okey, so kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, soalannya adalah nyatakan anion yang hadir dalam larutan aqueous Z. Okey, ada sesiapa yang boleh beri jawapan untuk soalan ini? Tadi kita dah tahu garam Z tu apa kan? Okey, so anion ni apa sebenarnya? Okey, boleh Kak Wani minta Izrin? Itu tapi yang bercas negatif. Okey, so ion yang bercas negatif, betul? Okey, so dalam kes ini, apa anion yang ada dalam larutan aqueous Z? Eri, nak cuba Eri? Ion nitrat. Ion nitrate. Okey, ya betul? Okey. So bila, okey. So
nampak soalan ni, nyatakan anion yang hadir. So soalan tak minta kita namakan atau soalan tak minta kita tulis formula. Jadi kita boleh jawab salah satu. Okey, salah satu. Okey, macam Eri tadi dia tulis ion nitrat, NO3 negatif. Okey, boleh jawab dengan macam tu dengan syarat kedua-dua nama dan juga formula tu betul. Kalaulah dia tersalah tulis, contohnya cas ini tak betul contohnya, nanti jawapan yang salah tu akan membatalkan jawapan yang betul. So yang itu kena berhati-hati. Maksudnya cas sama ada positif atau negatif ya cikgu? Ya, so dalam kes ini it's negatif. Alright. Okey, sebab dia anion adalah ion bercas negatif. Okey. So lepas itu dia diminta untuk kita terangkan bagaimana nak mengesahkan kehadiran anion itu. Macam mana nak sahkan kehadiran ion nitrat itu. So yang ini pun kita buat eksperimen and memang favorite untuk ditanya dalam soalan sebenarnya ion nitrat. Jadi boleh dah lah kita praktis menjawab soalan ini kan. Okey, so kita tengok ini adalah cara untuk mengesan kehadiran ion nitrat. So larutan garam ini adalah yang kita nak uji tu, iaitu larutan aqueous Z tu. Okey, so kita kena masukkan 2 cm3 dululah. Okey. So masukkan 2 cm3 larutan aqueous Z ke dalam satu tabung uji. Lepas tu kita kena tambah asid sulfurik cair dan juga larutan ferrum 2 sulfat. Okey. Lepas tu kita akan goncang dan lepas tu kita kena condongkan. Nampak tak macam mana Rajah ni? So kita condongkan tabung uji ni dan kita akan masukkan larutan asid sulfurik pekat perlahan-lahan pada dinding tabung uji. So kalau perasan kita ada 2 kali asid sulfurik kat sini. So kali pertama kita guna yang cair, kali yang kedua adalah yang pekat. Cuma yang pekat ni kita masuk perlahan-lahan lah. Okey, so lepas tu bila kita tegakkan tabung uji ini, kita akan nampak wujudnya cincin perang terbentuk. Bila kita ada cincin perang ini, kita tahu memang sahlah ion yang ada di dalam larutan itu adalah ion nitrat. Macam mana sebenarnya rupa cincin perang? Dia dinamakan cincin perang sebab dia duduk dekat tengah-tengah macam ni. Saya tak tahu nampak ke tak kat sini? Ni. Ya, nampak So itu adalah cincin perang lah. So ini yang saya buat dengan anak murid saya ni lah, eksperimennya. Okey cikgu, ni kan ada 4 markah kan. Macam mana kalau murid tersalah 1 poin ke ataupun tersalah susunan ke, dapat tak 4 markah tu juga cikgu? Dia akan abaikan lah. Maksudnya yang tersalah tu, kiranya macam katakanlah dia tertinggal poin nombor 3. Katakanlah dia tertinggal poin nombor 3, so dia akan dapat 3 markah lah. Daripada 4 markah tu. Bermaksud susunan pun kena betul? Ya, susunan kena betul sebab kalau kita buat tak betul nanti dia tak jadi cincin perang ni. Even kalau kita buat cepat-cepat, kemungkinan besar kita tak nampak pun cincin perang tu. So secara praktikalnya macam tu lah. Okey, baik cikgu. Okey. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan 4. Rajah menunjukkan skema tindak balas bagi plumbum 2 karbonat. So kalau kita nampak kat sini ada beberapa tindak balas. Okey, tindak balas pertama melibatkan plumbum 2 karbonat dengan asid nitrik. Lepas tu ada tindak balas yang kedua, iaitu plumbum 2 karbonat ini dipanaskan menjadi X dan gas Y. Dan yang seterusnya yang melibatkan X ini. Okey, so yang utamanya adalah yang inilah. Okey, plumbum 2 karbonat dengan asid nitrik. Okey, boleh sesiapa bagi tahu saya ini tindak balas apa ni? Siapa ni tindak balas apa ni? Ambu, ni tindak balas apa Ambu? Tindak balas asid dan logam berkarbonat. Okey, ya betul. Okey. So kita ada asid kat sini dan kita ada logam karbonat kat sini. So ini adalah tindak balas asid dengan logam karbonat, iaitu salah satu sifat kimia bagi asid. Ada 3 sifat kimia asid, yang ini yang ketiga. Okey. So, bila asid bertindak balas dengan logam karbonat atau dalam susunan ini logam karbonat bertindak balas dengan asid, akan membentuk 3 hasil. Okey, apa 3 hasil tu ya? Boleh tak sesiapa? Apa pula nak cuba? 3 hasil itu apakah? Kita nak minta Liven. 3 hasil tersebut adalah mula-mula garam, garam karbonat. Garam karbonat. Cuba fikir. Kita ada bahan itu adalah
garam karbonat already. So adakah hasil kita akan jadi garam karbonat juga? Tak, dia akan jadi plumbum nitrate. Ya, so plumbum 2 nitrat kat sini. Tapi dia sejenis garam, betul? Okey, lepas tu? Betul. Selepas itu, Steven? Dia akan mengeluarkan gas carbon dioxide. Ya, betul, karbon dioksida dan juga air. Okey, thank you, Liven. Nampak Liven di situ macam cuba meneka tu cikgu. Tapi tekaan dia tu betul. Okey, so betul lah Liven kata tu. Ya. Okey, so tindak balas ini menghasilkan plumbum 2 nitrat, gas karbon dioksida dan juga air. So dalam kes ini X ni apa ni? Dah nampak dah, kalau dah nampak persamaan kimia kita dah tahu dah X ni apa. X tu apa, Izrin? Plumbum 2 nitrat. Ya, betul. So X adalah plumbum 2 nitrat dan gas Y ialah? Gas Y pula, Eri? Gas Y ialah karbon dioksida. Ya, betul. So Okey. X ialah plumbum 2 nitrat dan juga Y adalah gas karbon dioksida. Okey. So bila dapat rajah macam ni lah kita buat, kita scribble, kita conteng-conteng dulu pada rajah supaya kita ada rough idea, kita ada idea kasar macam mana nanti soalan akan terbentuk. Okey, ini adalah tindak balas yang kedua, pemanasan. Okey, kita ada garam karbonat yang dipanaskan, ada 2 hasil. So Z tu apa agak-agaknya? Apakah hasil untuk Z? Shankar? Plumbum 2 oxide with carbon dioxide gas. Ya, betul. So, plumbum 2 karbonat apabila dipanaskan akan membentuk plumbum 2 oksida dan juga gas karbon dioksida. Alright. Okey, so kita pergi tengok soalannya. Okey. So, soalannya pun dah sebut kat sini. Plumbum 2 karbonat bertindak balas dengan asid nitrik menghasilkan garam X, gas Y dan air. Gas Y menukarkan air kapur menjadi keruh. Berdasarkan rajah skema, kenal pasti garam X dan gas Y. Jadi bila kita dah conteng pada rajah tu tadi, kita pun dah tahu dah. Apa jawapan untuk soalan ini? Okey, so X ialah plumbum 2 nitrat. Okey, sama ada kita tulis formula ataupun kita tulis namanya. Dan Y adalah karbon dioksida. Okey. Alright. 2 markah di situ. Okey. So, lepas tu soalan B, huraikan secara ringkas ujian kimia untuk mengesahkan cation dan anion dalam larutan X. Kita dah tahu larutan X ini adalah plumbum 2 nitrat. So, cation bagi larutan ini apa? Cation. Cation. Cation tu ion bercas apa tu? Idrina? PP2 positif. Oh, okey. Ion bercas positif. Ya, betul. So, cation adalah ion bercas positif. So, dalam kes ini adalah ion plumbum 2. Jadi, kita kena buat ujian untuk mengesahkan kehadiran ion plumbum 2. Okey, ada berapa ujian ya sebenarnya? Kita boleh buat berapa ujian? Berapa ujian agak-agak Izrin? 3. Okey, ya betul? Okey. So, yang pertama, sama ada kita guna larutan kalium iodida. Okey, so apa yang kita perlu buat adalah kita masukkan dulu 2 cm3 larutan yang kita nak uji ni. So, dalam kes ini plumbum 2 nitrat ni lah. Okey, iaitu larutan X ini. Masukkan ke dalam tabung uji. Lepas tu kita tambah 1 cm3 larutan kalium iodida. Okey, so the moment kita masukkan larutan kalium iodida tu, mendakan kuning terbentuk. Bila terbentuknya mendakan kuning, sebenarnya hasil itu adalah plumbum 2 iodida. So, kita dah tahu bahawa memang ada ion plumbum 2 di dalam larutan plumbum 2 nitrat ni lah. Okey? Yang kedua, kita boleh guna larutan natrium hidroksida. Kalau kita tak nak, kita tak suka larutan kalium iodida, kita nak guna larutan natrium hidroksida pun boleh. Tak ada masalah. So, kita akan masukkan apa yang nak kita uji tu tadi, iaitu plumbum 2 nitrat. Lepas tu kita tambah larutan natrium hidroksida. Sebenarnya kita tambah 3 titis dulu. Bila selepas kita tambah 3 titis, akan terbentuk mendakan putih. Mendakan putih ini, bila kita tambah lagi natrium hidroksida ini secara berlebihan, akan larut dan membentuk satu larutan yang tidak berwarna. So, dari situ kita boleh tahu ada possibility dalam larutan ini ada ion plumbum 2. Okey, ada sesiapa boleh beritahu saya apa ujian yang ketiga tu? Kita boleh letak apa? Izrin.
Kita boleh letak amonia. Okey. Misteri. Amonia. Amonia yang kita nak letak ni dalam bentuk gas ke dalam bentuk larutan? Gas atau larutan? Macam mana, Idrina, apa agak-agak? Larutan amonia. Ya, betul. Larutan. Okey, so yang itu yang kita kena pay attention lah. Amonia ni secara semula jadinya pada suhu bilik ni sekarang ni, kalau ada amonia, dia adalah dalam bentuk gas. Tapi bila kita buat ujian ini, kita akan masukkan larutan amonia. So, prosedur sama sahaja seperti yang larutan natrium hidroksida ini, bezanya pada pemerhatian ini. Kalau tadi, ion pelambum 2 akan membentuk larutan tidak berwarna dalam natrium hidroksida berlebihan. Tapi kalau kita guna larutan amonia, mendakan putih itu tidak akan larut. Dia akan kekal di dalam tabung uji itu. So kita buat test ini untuk mengesahkan kehadiran ion pelambum 2 lah. Okey. Okey, so itu baru cation. Dia nak juga anion. So kita tengok untuk anion. Anion dalam kes ini apa ya? Nitrate. Ya, ion nitrat. Sama juga macam tadi. So perasan tak? Dah kali kedua soalan berkaitan dengan ion nitrat keluar untuk contoh ni kan. Sebab dia memang favourite. Okey, so prosedur dia sama macam tadilah yang membentuk cincin perang itu. Okey. Okey, so kita pergi kepada soalan 5. Okey, so rajah menunjukkan pertukaran pepejal W kepada larutan Y. Okey, sini larutan Y. Okey, dan pepejal hitam Z ni. Okey, so analisis ke atas larutan Y dilakukan untuk mengenal pasti cation dan anionnya. Okey, so kalau perasan kat sini nampak tak? Pepejal hijau W. So that's why ada banyak warna-warna kan dalam soalan ni kalau perasan. Okey, so ini adalah tindak balas utama kita lah. Sama juga ini tindak balas apa ni tadi? Ada satu pepejal bertindak balas dengan asid, lepas tu ada 3 hasil. Ini tindak balas apa ni agak-agaknya? Tindak balas apaan, Bu? Ya, Bu? Yang tindak balas asid dengan logam karbonat. Ya, betul. Okey. So, ini adalah tindak balas asid dengan logam karbonat. Okey. Jadi, kalau kita tengok warna hijau itu, apa dalam kepala kita? Ada 2 sahaja bahan yang warna hijau dalam silibus SPM Kimia ni. Apa warna hijau. Apa dia? Syangka nak cuba tak? Okey, Syangka tak berani nak jawab. Kita tanya siapa yang berani nak jawab. Apa dia warna hijau tu? Okey, persilakan Harry. Kuprum 2 karbonat ataupun apa-apa pepejal yang mengandungi ion ferrum 2. Ya, betul. So, sama ada kuprum 2 karbonat ataupun apa bahan yang ada ion ferrum 2. Sekarang, kita tak tahu lagi, betul tak? Jadi, kita tengok kepada tindak balas ini. Adanya larutan biru Y ni. Larutan biru Y maksudnya ada ion apa ni? Kalau warna biru, ada satu je benda dalam silibus SPM Kimia ni yang warna biru. Apa dia ya? Apa dia? Idrina, tahu tak? Larutan kuprum oksida. Kuprum 2 oksida. Kuprum 2 oksida tu belum tepat lagi jawapan dia. Belum tepat lagi. Apakah jawapan yang tepatnya? Siapa nak cuba tadi? Liven. Kuprum 2. Kuprum 2 klorat. Okey. So Liven terus pergi kepada jawapan. So macam ni, bila kita nampak warna biru, maksudnya kita ada ion kuprum 2. Cuma kita belum tahu lagi lah. Ion kuprum 2 ni larutan apa? Betul lah, Liven cakap tadi, kuprum 2 klorida. Kita tengok further dalam soalan ini. So, kita dah tahu adanya ion kuprum 2 dalam larutan biru ini. Okey, so macam mana dia sahkan bahawa adanya ion kuprum 2, dimasukkan reagen J. Okey, reagen J ni dia punya penerangan, bedakan biru larut dalam reagen J membentuk larutan biru tua. Okey. So, ion kuprum 2 ni, cation ke anion? Cation ke anion? Cation. Cation, ya, okey. So, untuk menguji cation, ada berapa reagen yang kita boleh masukkan?
Dua, ya betul. Okey, apa dia? Apa dia dua reagen yang boleh kita masukkan? Larutan amonia dan larutan natrium hidroksida. Ya, so kita sama ada masukkan larutan natrium hidroksida ataupun larutan amonia. Okey. So, bila kita nampak descriptionnya, penerangannya adalah membentuk larutan biru tua, agak-agaknya yang mana satu? Adakah dimasukkan larutan natrium hidroksida ataupun larutan amonia sebagai reagen J ni? Amonia. Ya, okey, betul. Itu adalah larutan amonia. Okey. Okey, so itu selesai. Kita dah tahu dah reagen J ni adalah larutan amonia. Okey. Now, kita dah tahu ion positifnya adalah kuprum 2. So, kita nak tahu yang negatifnya apa? Sebab dalam satu-satu sebatian mesti ada satu bahagian tu ion yang bercas positif, satu bahagian lagi ion bercas negatif. So, apakah negatif itu? Ya, so kita tengok bahan yang dimasukkan. Asid nitrik dan juga larutan argentum nitrat. So, sebenarnya ini ujian untuk apa ni? Ion apa yang kita uji? Kita gunakan asid nitrik dan juga larutan argentum nitrat. Ion klorida. Ya, ion klorida. Yes, betul Syangkar. So, ini adalah ujian untuk ion klorida. Jadi, kalau kita dah ada ion kuprum 2, kita dah ada ion klorida. Bila kita gabungkan mereka, kita akan dapat seperti yang Leven sebut tadi, larutan biru Y ini adalah kuprum 2 klorida. Okey? So kalau kita ada kuprum 2 klorida kat sini, agak-agaknya asid X ni asid apa ya? Okey. Apa itu Izrin? Asid hidroklorik, ya betul. Sebabnya kita ada klorida kat sini, bermaksud mesti asid yang menyumbang ion klorida lah. Okey? So kat situ adalah asid hidroklorik. Okey. So, kalau kita tengok, tindak balas ni adalah antara kuprum 2 karbonat dengan asid hidroklorik yang menghasilkan kuprum 2 klorida. Gas V. Gas V ni apa ya? Ya, Anbu? Karbon dioksida. Ya, gas karbon dioksida. Perasan tak? Gas karbon dioksida sangat disukai dalam kimia. Betul. So, kita dah boleh tahu dah. Kita dah boleh agak lah. Kan? So, kita tengok ini adalah gas karbon dioksida. Sama juga gas V tu appear dekat sini juga. So, maksudnya dekat sini pun gas karbon dioksida. So, itu tindak balas yang pertama. Sekarang kita tengok tindak balas yang kedua. So, kita ada pepejal hitam Z. Ada dua sahaja pepejal hitam Z. Pepejal hitam dalam silibus kimia kita. Iaitu mangan 4 oksida ataupun kuprum 2 oksida. Agak-agaknya lah untuk soalan ini, yang mana satu? Is it mangan 4 oksida ataupun kuprum 2 oksida? Yang mana satu pepejal hitam? Ya. Kuprum 2 oksida. Yelah. Mestilah kuprum 2 oksida. Sebab apa tak boleh mangan 4 oksida? Sebab dia punya asal ni adalah kuprum 2 karbonat. Ya. Okey, so bila dipanaskan mesti ada something yang berkaitan dengan kuprum juga. So dia kuprum 2 oksida. Okey. Dan hasil dia adalah gas V. Alright cikgu, jadi wow, penerangan yang agak panjang di situ. Saya sendiri pun rasa macam terpegun melihat anak murid cikgu menjawab dengan betul untuk semua. Jadi lepas ni kita nak cuba jawab lagi banyak soalan bersama dengan mereka. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan masih lagi bersama dengan Cikgu Intan Zarina dan 6 murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusof Batu Gajah Perak untuk sama-sama kita mendapatkan teknik dan tips menjawab untuk subjek kimia hari ini. Jadi Cikgu, kita nak teruskan dengan sambung jawab soalan yang panjang ini. Jadi jom kita teruskan dengan menjawab soalan ini. Persilakan Cikgu. Okey, so kita teruskan ya. Okey, so kita tengok apa soalan dia berdasarkan rajah. Kenal pasti bahan J, V, W, X, Y dan Z. So kalau perasan kat sini ada 6 markah ni. Dan ini adalah soalan esei. So bermaksud murid akan menjawab dalam test pad. So kimia ni kelebihan dia, walaupun dia adalah soalan esei, kita tak perlu jawab perenggan yang panjang-panjang. Itu tak disarankan sebenarnya. Jawapan dia sangat simple, precise sahaja. Jadi, kalau macam dalam kes ini,
Kita nak jawab macam mana? Okey, ini yang kita dah buat tadi kan. Kita dah tentukan apa tu W, apa tu X, Y, V, Z. So jadi kita boleh tulis lah. Sebab kita dah conteng pada rajah tu tadi. Okey. So J ni adalah larutan amonia. Okey, kalau perasan again tak ditulis, sama ada perlu tulis nama ataupun perlu tulis formula. Jadi kat sini kita bolehlah tulis nama pun boleh, formula pun boleh. Cuma untuk J kita kena hati-hati, mesti ada perkataan larutan kat situ. Seperti yang saya sebut, amonia secara semula jadi ni adalah gas pada suhu bilik. Tapi kita tak masukkan gas, yang kita masukkan adalah satu larutan. Jadi perkataan larutan tu mesti ada. Dan kalau kita eja nama dia, mesti ada ejaan yang betul lah. Amonia. So ada M, ada 2. So yang kat sini, di sini kadang-kadang ada murid akan jawab larutan amonium. Itu jadi salah. Kenapa? Sebab amonium adalah satu ion. So dalam kes ini dia adalah amonia. So kita punya ejaan tu kena betul lah. Okay. So sama ada dia eja amonia ataupun ditulis formulanya. Formula pun kena betul lah. Ini adalah bahan yang biasa kita jumpa. So NH3. Okey, V itu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ni biasanya tak ada siapa yang salah lah. Tak ada masalah. Okey, untuk W. W adalah kuprum 2 karbonat yang warna hijau tu tadi. So kat sini sama ada dia tulis namanya, dia eja. Okey, cuma nak diingatkan ada nombor pengoksidaan kat situ. Kena ada nombor 2 tu lah dalam Roman. Roman huruf besar. Dan mesti ada nombor itu. Tak boleh tulis kuprum karbonat sahaja. Sebab nanti kita tak tahu kuprum 1 karbonat ke, kuprum 2 karbonat ke. Okey, jadi kita kena spesifik lah. Kena ada nombor pengoksidaan ini. Okey. So, ataupun ditulis formula bagi kuprum 2 karbonat ini. CuCO3. Dan X adalah asid hidroklorik ataupun HCl. Okey. Y adalah kuprum 2 klorida. Okey. Dan Z adalah kuprum 2 oksida. Okey. So kita tengok soalan yang seterusnya. Okey. Soalan yang seterusnya iaitu soalan terakhir ni. Pepejah W bertindak balas dengan asid X menghasilkan larutan Y, gas V dan air. Soalannya adalah tulis persamaan kimia bagi tindak balas itu dan huraikan ujian kimia bagi gas V. Okey. So kita tengok tadi kita dah conteng pada rajah tu kan. Kita dah tahu tindak balas ini melibatkan kuprum 2 karbonat, asid hidroklorik. So akan membentuk larutan kuprum 2 klorida, gas karbon dioksida dan juga air. So dalam salah satu persamaan kimia biasanya akan beri kita 2 markah. Markah pertama adalah formula bahan dan hasil yang betul. So kalau kita dah tulis semua ni dah betul dah lah. Cuma kita kena seimbangkan. So kita tengok macam mana jawapan dia. Okey. So kat sini nampak ni formula bagi bahan. Okey. Ini formula bagi hasil. Okey. So formula ni betul, markah pertama. Markah kedua dia adalah seimbangkan persamaan ini. Kita letak nombor 2 kat sini. Okey. So ini maksudnya persamaan ini telah seimbang. Sebab itu ada 2 markah pada persamaan kimia. Lepas tu baru kita menjawab untuk huraikan ujian kimia bagi gas V. Gas V kita adalah gas karbon dioksida. So kita akan salurkan gas V ini ke dalam air kapur dan air kapur menjadi keruh. So itu adalah ujian untuk gas V. Jadi 4 markah di situ. Jadi Kak Wai nak tanya murid di atas talian macam mana? Semua okey tak? Dapat banyak input tak untuk kelas hari ini? Tunjuk thumbs up kalau anda semua faham dengan sesi pembelajaran kita hari ini. Okey, jadi nampaknya cikgu pun dah tamat menjelaskan teknik dan tips untuk menjawab kertas kimia ini. Dan mungkin cikgu sebelum kita akhiri, mungkin cikgu ada ingin membuat rumusan yang ringkas dengan memberikan kata-kata akhir sekali cikgu? Okey, so saya haraplah selepas ini murid-murid tak lagi takut untuk menjawab soalan garam ni. Jadi hopefully selepas ini bila nampak soalan garam, kita tak lagi takut tapi kita akan senyum untuk menjawab soalan garam ini. So kita
tengok keadaan di sekeliling kita berwarna kan? Ya, Sama betul. lah juga garam pun ada banyak warna. Jadi itu sahaja yang kita kena ingat. So bila kita nampak hijau, kita ingat kuprum 2 karbonat. Kita nampak hijau, kita ingat ion ferrum 2. Macam itulah. Betul. Jadi boleh tak murid atas talian tunjukkan senyuman anda yang sama dengan dalam slide cikgu tu. Senyum sekarang. Kak Wani nak tengok. Okey, itu dia. Jadi apapun Kak Wani nak ucapkan tahniah pula. All the best kepada anda semua yang akan mengambil subjek kimia ini. Dan terima kasih kepada Cikgu Intan Zarina binti Zahidi selaku Ketua Panitia Kimia dan 6 murid dari SMK Sultan Yusof Batu Gajah Perak. Terima kasih Idrina Balkis, Nur Izrin Fitra, Eri Nur Farisa, Livan Raj, Anbu Selvan dan Shan Karnaidu. All the best to all of you. Kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Didik TV KPM. Salam sejahtera, saya ibu kepada pasangan kembar Syazwan dan Sazwani Fawiza yang merupakan calon SPM 2021. Harapan saya agar pasangan kembar ini serta semua calon SPM 2021 dapat menjawab dengan baik dan dapat lulus dengan keputusan cemerlang straight A dalam semua subjek. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua warga pendidik yang telah mendidik anak-anak kami.